Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya Ismail balik. Jadi untuk video kali ini saya ingin tunjukkan cara untuk setup ataupun cara untuk balancing kamera Canon M50 ni pada gimbal Zhiyun Weebill S ni. Dalam video sebelum ni saya ada buat unboxing lah, korang boleh tengok. Saya ada bagi link dekat sini atas ni. So korang boleh tengok video unboxing apa yang ada dalam kotak. Jadi seterusnya saya akan tunjukkan cara untuk setup ataupun balancing kamera ni pada gimbal ni. Okey, jadi first kita kena buka bateri ni Sebelum tu biar saya terangkan sikit lah. Sebab Weebill S ni dia bukannya built-in bateri itu kelebihan dia. Jadi dia ada bateri 2 biji dibekalkan. So korang nanti akan pasang ada gimbal ni. Okey, di sini kita dapat lihat ada bateri cover. So korang just tolak keluar. Okey, jadi masukkanlah bateri ke dalam kompartmen ni. Pastikan kekutupan adalah betul Okey, macam ni. Positif di atas. Yang ni pun sama juga, positif di atas. Dan kemudian kita tutuplah cover ni. Okay, next kita dapatkan tripod, pasang di bahagian bawah sini. Dan kita tegakkanlah gimbal ni. Okey, jadi kita dah tegakkan gimbal. So first kita ambil base plate ni untuk kita mounting pada kamera. Okey, kalau kamera korang tu ada menggunakan lens yang panjang ataupun besar ataupun berat sedikit, so korang boleh guna ni lah, riser plate ni. Okey, tujuan dia untuk tinggikan sedikit lah kamera ni dan lens tu tak mengganggu plate ni nanti. Ni adalah fungsi riser plate ni. Tapi untuk Canon M50 saya ni, saya menggunakan kit lens, so saya rasa tak perlulah pakai benda ni. Kita pergi pada base plate ni. Okey, kalau korang lihat, ni adalah lens support. Kalau korang menggunakan lens yang panjang, yang besar, so korang boleh guna yang ni. Untuk Canon M50 yang menggunakan kit lens ni, kita tak perlu pakai lens support ni. So kita just buka, just pusing, tanggal. Jadi base plate ni dia macam inilah fungsi dia. Korang boleh tanggalkan. So sementara ni tak perlu, biarkan dulu. Okey, so cara nak pasang base plate ni pada kamera. Okay, make sure bahagian yang ada lens support tadi di bahagian depan lah. Okey, macam ni. So first kita kena masukkan skru untuk ketatkan pada kamera. Jadi seperti yang saya tunjukkan dalam unboxing, skru yang dibagi ada sebanyak 3 biji. So korang ambil satu je lah. Yang dua ni kalau korang nak gunakan riser plate ni so sini nampak ada 2 lubang kan. So masukkan 2 skru ni pada sini lah. Tapi kita tak perlukan, kita letak tepi. So first kita kena masukkan skru ni pada base plate ni. So cara dia, okey, dekat sini bahagian ni yang ada nak panah ni. Okey, korang masukkan skru tu di bahagian sini. Kalau kamu masukkan bahagian lain, bahagian sini memang tak boleh. Sebab bahagian atas ni dia memang besar sedikit. So korang jangan masukkan. Pulaslah. Okey, pulaskan sampai skru ni masuk. Jadi untuk memulas ni korang boleh gunakan grid shilling ataupun screwdriver So saya menggunakan ni lah, this
kau ni. Skru ni dah masuk. So bila dah masuk, dia akan bergerak-gerak di dalam ni. Lihat, dia dah masuk tapi dia tak jatuh That's why lah kau kena masuk kat bahagian atas ni. Okey, terusnya kita pasang pada kamera. Okey, untuk kamera ni, make sure kamera korang ni tengok keadaan dia macam mana Kalau korang pakai lens panjang, lens lain yang besar, yang panjang, so korang kena adjust jugalah dia bergantung pada berat kamera ni. Okey, jadi first kita kena buka landscape ni, sebab bila kita nak ambil gambar, mana ada kita guna landscape kan. Dan kalau kita nak buat recording, bergantung juga. Kalau kita nak pakai keadaan macam ni, maksudnya screen ni berada di dalam ni, kita akan setting ataupun balance kamera ni dengan keadaan macam ni Kalau kita nak buka macam ni, korang kena setting ataupun balance dengan keadaan macam ni. Tapi untuk tutorial ni, saya just flip masuk ke dalam dulu lah, macam biasa. Okay, next kita pasang pada kamera faceplate ni. Seperti yang saya cakap tadi, bahagian yang ada lens support ni di bahagian lens lah okay, macam ni. So korang pasang macam ni okay, masukkan skru tu pada lubang yang ada pada bawah kamera tu. Mula pusing pakai jari dulu Okey, untuk jarak ataupun bagaimana kamu nak letak nak adjust plate ni, so ni pun bergantung juga. Kalau kau lihat, ni body kan, ni body, ni lens kan. So berat kamera ni kita kena cari di tengah-tengah lah, di pusat graviti dia. So kalau saya cuba dulu pasang macam ni okey, lepas tu korang ketatkan lah. Okey, gunakanlah duit shilling ataupun screwdriver. Jangan ketat sangat, jangan longgar sangat, tu je. Jadi keadaan dah macam ni. Okey, so seterusnya kita masukkan pada gimbal. Jadi first, apa yang kita perlu buat adalah kita kena buka lock ni lock yang ada kat sini, dan juga lock yang ada kat sini. Okay, sebelum tu biar saya cerita sikit pasal lock ni Lock ni ada 3 lock Yang pertama yang ni, yang kedua yang ni, dan yang ketiga yang ni. So kita kena unlock bahagian yang ni. Orang just tolak, ada logo unlock ni kan, tolak ke bahagian logo unlock ni. Okay, nampak bahagian ni dah loose dah boleh bergerak. And then bahagian ni pula sini kita tolak pada bahagian unlock. So bahagian ni pun dah boleh bergerak. Ok, sebelum tu kita kena lock dulu bahagian ni Bila kita dah unlock kunci yang kedua ni, lock yang kedua ni, so kita tengok bahagian ni kita nampak ni stiker ni, this side up. Ok, so kita pusing je ni, kemudian kita lock lock. Ok, so seterusnya kita masukkan kamera. Jadi kalau korang lihat sini, motor yang pertama sini, motor yang kedua ke sini, dan motor yang ketiga kat sini kan. So korang masukkan kamera ni, bahagian skrin ni menghala kepada motor yang kedua ni. Okey, sebelum tu kalau tak masuk, korang kena gerak dululah. Ya ni, menghala ke sana Okey, saya tunjuk macam ni. Okey, dia macam ni kan, tolak ke sini sikit. Sebab tadi bila saya letak kamera ni tak muat, bahagian ni akan berlaga dengan motor yang pertama ni. So korang tarik, masuk. Okay, jadi dia berada dalam macam ni First kita lock lah.
bahagian ni menggunakan picu ni. Okay, first step kita kena balance kamera ni. Okay, kalau korang lihat dari sini, dia memberat di bahagian depan, bahagian lens. So apa yang perlu kita buat, kita kena adjust klik yang kita masukkan tadi supaya dia berat ke sini lah. Okay, kita longgarkan balik picu ni, tolak sikit. Okay, lepas tu okay, dah tegak dia dah balance. So korang ketatkan ni. Alright, okay, dah balance Okay, untuk step seterusnya kita kena setting supaya kamera ni menegak macam ni. So bagaimana cara dia? Okay, korang lihat kat sini Okay, kat sini dia ada macam picu juga, korang boleh longgarkan. Okay, longgarkan dan korang boleh adjust supaya kamera ni dia tegak macam ni, lens menghadap ke atas. Okay, ni nampak dia terbalik macam ni kan. Tolak sikit. Tolak lagi sikit lagi. Tolak lagi ke sini sampailah lens tu dia tegak macam ni. Nampak? So korang ketatkan balik picu ni, just pulas Okay. So sekarang ni keadaan dia macam ni Kalau kita letak tegak ni, dia akan stay tegak macam ni, mengufuk macam ni. Kalau kita letak macam ni pun dia akan stay. Okay, nampak? Dia akan stay, dia tak bergoyang, tak berpusing. Maksudnya sekarang ni dalam keadaan macam ni dia dah balance lah. Okay, saya tunjuk side sini Okay, kalau kita tolak kat atas ni, dia akan stay. Tolak macam ni pun dia akan stay. Sini pun dia stay. Sini pun dia stay So step untuk balancing yang pertama ni dah berjaya. Alright, so next apa yang perlu kita buat adalah kita unlock lock yang kedua ni Okay, sekarang ni yang ni kita letak ni kan. So korang kena adjust supaya berat dia tegak macam ni. So cara dia, korang just beratkan dia lah ni yang mengufuk ni. Tolak macam ni, tolak sampai dia balance, dia tegak. Okay, kalau korang tolak macam ni, dia berat belah sini kan. So korang akan tolak belah sana lah. Dia masih berat lagi. Okay, belum lagi. Okay, kat sini dah tegak. Korang lock lah dengan menekan picu di bahagian belakang picu ni Okay, so korang lock lah. Okay, jadi sekarang kamera dah nampak stabil Terusnya kita adjust bahagian ni pula motor yang ketiga ni. Okay, kita buka lock ni dulu lock yang besar ni kita buka. Okay, kita buka. So sekarang kita nak balancing bahagian pen axis pen axis bahagian ni. Okay, bahagian ni. So cara dia, kita angkat gimbal ni. Okay, jadi bahagian ni dia menghadap ke atas. Okay, menghadap ke atas. Alright, so kalau korang lihat lengan ni dia berat ke sini berat ke bawah. Apa yang kita perlukan, kita kena pastikan arm ni dia macam ni. Okay, kalau kita pandang pada sudut atas, dia perlu macam ni lah. Ataupun kalau daripada tepi, dia perlu macam ni. So cara dia, belah ni berat belah ni berat. So kita kena tarik arm ni ke sini sedikit.
Jadi sekarang kalau lihat pada nombor ni 2.2, jadi kita kena adjust sikit lah. Ok, kita adjust 2.8. Ok, pegang lagi. Ok, dia berat ke sini pula. Ok, dia memberat ke sini pula, so korang kena bostan balik lah. Ok, so 2. Okay, sikit je. Sekarang 2.7 lebih sikit. Ok, pegang. Ok, still berat Ok, nampak. So make sure kamera macam ni, lengan dia macam ni. Ok, dah balance Ok, ni dah ok. Dia macam ni. Ok, ni tegak je ni. Yang arm ni dia perlu macam ni Jadi itu adalah cara untuk kita balancing bahagian pen assist. Setelah kita berjaya balancekan semua assist tadi, ok, kita just tekan power button di sini Ok, di sini ada power button. Ok, kita tekan sehingga logo Zhiyun muncul. Apabila logo Zhiyun muncul, kita lepaskanlah button ni. Ok, macam ni. Ok, sekarang gimbal dah balance lah. Ok, untuk sekarang ni situasi yang mana saya hanya menggunakan kamera kalau korang nak adjust exposure, ISO apa semua dalam gimbal ni. Ok, di sini korang kena connect lah wire. Ok, wire ni wire micro USB to micro USB. Jadi korang boleh connect kat sini lah, dan korang kena setting balik. Ok, kena balance balik. Sebab kita letak ni, jadi berat akan lebih berat ke belah sini kan. So kena balance balik lah. Sama juga macam kalau kita buka flip ni dah berat dah. Jadi kan, ni pun sama juga. Kalau korang nak buka flip ni, korang boleh balancing balik lah. Tapi saya buat macam ni tadi kan, tak perlu buka flip ni. So macam ni lah, dah balance Alright, dan wiring saya tak pasang option nanti saya akan tunjukkan cara-cara nak menggunakan gimbal ni untuk adjust beberapa setting yang ada pada kamera. Kita kena connect ni lah. Ok guys, jadi itu adalah cara untuk kita balancekan kamera Canon M50 dengan Zhiyun VBF ni. Jadi yang seperti yang saya dah cakap dah tadi, ia bergantung juga pada saiz body, saiz lens, dan juga kalau kita buka flip ni, so dia memainkan peranan lah dari segi berat pada kamera. Jadi korang kena balance balik lah, bergantung. Ok guys, jadi itu saja daripada saya. Semoga korang dapat manfaat dan faham bagaimana cara nak balance kamera dan juga gimbal ni. Ok, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.